Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, tak kira duduk di mana,
tak kira di tengah buat apa. Sekarang di tempat jam 10 kita bersiaran seperti biasa. Sudah hari yang ketiga hari ini kita bersiaran di Bicara Ramadan. Dan hari ini hari 2 Ramadan, 2 hari kita berpuasa, dan semoga kemarin puasa kita yang pertama diterima oleh Allah, dan kita dah puasa kita lakukan yang terbaik dengan berbagai ibadah permulaan yang kita buat. Ada yang mula baca Quran dan Quran baru kemarin yang baru kita beli, dan ada yang bersedekah dan sebagainya. Semoga segala amalan kita taqabbal Allah terima sebagai ganjaran dan diberi ganjaran yang baik. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan sebagaimana yang saya janjikan, kita bersama dengan Tuan Haji Abdul Aziz Zaki, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Dia sudah ada bersama dengan kita sekarang ni, tapi gambar dia tak nampak ni tak nampak gambar ni. Okey, Assalamualaikum Ustaz Aziz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, suara bagus tapi gambar tak ada. Sudahlah. Okay. Apa kita try je. Nampak juga di sini. Ya. Okey. Tak nampak gambar ni. Tak apa. Kita ejak-ejak biar boleh nampak gambar. Gambar saya nampak tak? Nampak? Putus pula. Putus. Mungkin line dia tak kuat mungkin. Kita nak ber-Facebook ni, nak bersiaran ni line nak buat lah. Tapi tahulah nak ke mana. Kita try teruskan dengan, saya harap dia boleh masuk balik lepas ni. Okey, ada masuk. Putus-putus Aziz. Ya, ada putus-putus. Putus-putus. Maknanya gambar tak masuk sebab ada line lah tu lah. Sebab line tak berapa kuat kau. Line rasanya. Tak apa, sekarang ni nak buat macam mana kita teruskan dulu, tak apa. Jadi sambil-sambil kita repair, kita baiki ni atau kita tambah baik lagu mana. Kalau situ ada pandai-pandai sikit technician kau kena, kalau boleh dia minta tolong dia apa ni. Tak ada. Tak ada okey. Tak ada. Tak apa. Kita bersiaran tak ada gambar apa tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey, jadi Ustaz Aziz, sebelum kita nak buat banyak tu, Ustaz Aziz Zaki ni, saya nak perkenal sikit lah. Ustaz Abdul Aziz Zaki bin Razali, dia ni bertugas di IPG Kota Baru ni mulai daripada tahun 2005 dia mari ke IPG kampus Kota Baru. Sebelum tu 10 tahun pada tahun 1995 beliau bertugas di IPG Kent di Tuaran Sabah, dan sebelum tu dia bertugas di sekolah 2 tahun di sekolah menengah Ulu Sapi juga boleh tak ingat, di Sandakan, Batu Sapi Sandakan Sabah. Dan itulah sedikit pengalaman Ustaz Abdul Zaki, dan sekarang ni Ustaz Aziz sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral di IPG Kota Baru. Jadi kita bertuah bersama dengan Ustaz Aziz hari ini. Sebelum kita nak cerita panjang, nak minta Ustaz Aziz bagi dulu sepatah dua kata untuk sahabat-sahabat kita pagi ini. Silakan. Tak apa, tak ada gambar apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berjumpa pada pagi ini. Terlebih dahulu terima kasih kepada Ustaz Abdul Sattah
Ni sahabat saya yang paling lama lah dalam perkhidmatan. Posting sekali, bekerja bersama-sama. Yang saya kasihi kepada semua pendengar, rakan-rakan yang mengikuti program kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kerana pada pagi ini dan hari ini kita sudah berada pada hari kedua Ramadan Karim. Alhamdulillah, Ramadan itu sendiri adalah merupakan ibadat. Bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan ibadat. Kalau saya bagi satu perumpamaan, Ramadan itu adalah ibarat satu masjid. Seolah-olah apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, seolah-olah kita berada di dalam masjid. Bila kita berada dalam masjid, dengan sendirinya apa-apa yang dibuat, didirikan, dilakukan oleh orang yang ada di dalam masjid, dengan sendiri kita pun akan dapat. Jadi begitulah Ramadan Karim ini. Sebab itu kita diminta apabila berada di dalam Ramadan dan melepasi Ramadan, kita diminta untuk berdoa untuk mendapat Ramadan yang seterusnya. Seperti mana doa yang biasa dibacakan oleh orang kita, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Maknanya, ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam Ramadan, ataupun Ramadan yang seterusnya. Maknanya Ramadan itu sendiri adalah satu ibadat. Dan di dalam Ramadan pula ada pula ibadat-ibadat. Itu sebagai mukadimah. Apabila kita membicarakan tentang ibadat, tentang Ramadan, ada di dalamnya ibadat-ibadat yang khusus dan ibadat yang tidak khusus untuk Ramadan. Jadi saya akan panjangkan selepas inilah. Jadi sebagai intronya, sebagai mukadimahnya, itulah Ramadannya. Okey, terima kasih Ustaz Aziz. Maksudnya dalam ibadat ada ibadat. Dalam ibadat ada ibadat. Jadi kita nak cerita hari ni ibadat yang dia ada ibadat ni ada yang pendek, ada yang sekejap. Yang sekejap aja. Gitu. Ada yang lama sikit, ada yang panjang sampai 1 hari, macam puasa, macam semaya, macam solat. Solat tu solat ibadat yang pendek, seminit, 2 minit, 3 minit siaplah solat. Tapi dia berulang-ulang kali dalam sehari sampai 5 kali. Ada ibadat yang jenis sehari suntuk. Hari ni puasa ni daripada pagi sampai ke petang. Ada ibadat yang lama 2 hari, 3 hari. Ada macam contoh haji. Contohnya haji, ada ibadat yang jenis 2 hari, 3 hari. Dan perlu pergi kepada satu tempat, tempat khusus. Tak boleh nak buat haji di Kuala Lumpur, di Putrajaya, tak boleh. Itu kepelbagaian bentuk ibadat. Jadi kita nak fokus pada hari ini, mungkin Ustaz Aziz akan fokuskan sebab tajuk kita pun langkah pertama Ramadan. Langkah pertama Ramadan, kita berkenalan dengan Ramadan lah. Kita berkenalan dengan puasa. Kita belajar puasa, apa syarat hukum puasa, apa perkara yang membatalkan puasa, kita belajar dah. Tapi kita mendalami sikit, kita nak berkenalan dengan lebih rapat dengan puasa, dengan Ramadan. Jadi Ustaz Aziz, agak-agak langkah pertama puasa ni macam mana kita nak melangkah langkahan yang pertama untuk puasa ni? Silakan Ustaz Aziz. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz Abdul Sattar. Okey, pertama sekali Ramadan ini dia ada satu ibadat yang cukup santai. Cukup berbeza dan dia ada banyak perbezaan dengan ibadat-ibadat lain. Kalau kita buat perbandingan ibadat Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan atau puasa lain, dia tidak sama dengan ibadat-ibadat lain. Dia adalah ibadat yang cukup santai. Kita tengok dari segi masa, sebagaimana yang Ustaz Abdul Sattar sebut tadi, dari segi masa, kalau kita buat perbandingan puasa dengan solat hanya kita kata paling lama kalau yang 4 rakaat mungkin dia makan masa dalam 15 minit, 10 minit kalau kita baca yang rukun-rukun sahaja, mungkin 10 minit dah siap dah. Tetapi Ramadan ini dia memakan masa
kalau kita kira jam, mungkin dia pergi sampai 13 jam ataupun 12 jam. Kalau negeri-negeri yang musim waktu siang harinya panjang, mungkin melebihi 14 jam dan sebagainya. Tetapi Ramadan ini adalah puasa untuk semua orang. Dia tidak kira apa jenis orang, asalkan ada kemampuan, dia boleh berpuasa. Sebab tidak banyak keranahnya. Kalau kita kata sebagai contoh solat, nak bersolat dia kena ambil wuduk. Tetapi Ramadan, kita berpuasa ni tidak perlu ambil wuduk. Kita boleh tidur, kita boleh bangkit, bahkan kita boleh masuk dalam tandas. Kita boleh berhadas besar, berhadas kecil dan sebagainya. Maknanya di sini, kalau kita melihat ibadat puasa ni adalah satu yang paling santai. Tidak ada syarat yang kata pelik-pelik. Cuma adalah kita kata syarat-syarat yang utama seperti perkara yang membatalkan Ramadan ni puasa ini adalah mungkin bersetubuh, keluar daripada Islam dan sebagainya. Tetapi dia adalah cukup mudah. Tak perlu pada banyak syarat. Kita kentut. Kalau tak gerak, tak apa, duduk macam ni pun boleh puasa. Boleh puasa. Boleh bergerak. Jadi kalau kalau solat bergerak 3 kali batal dah. Ya. Tapi kalau puasa lari tak apa, naik basikal tak apa, naik kereta tak naik kapal terbang tak ada. Tidak membatalkan. Cukup santai. Kan? Itu dari segi pergerakan dan sebagainya. Dari segi masa dia cukup panjang. Kita nak mengenali ibadat puasanya, maknanya begitu mudah. Maknanya tidak jadi satu alasan pada orang kita saya tak boleh berpuasa sebab ni tak ada. Mana dia tidak menjadi satu syarat yang cukup keras untuk orang yang menunaikan puasa di bulan Ramadan tadi. Jadi okey. Berbalik kepada apakah persiapan kita untuk berada di bulan Ramadan. Jadi saya nak cuba undur ke depan sedikit. Undur ke depan ke undur ke belakang? Undur ke belakang sedikit. Undur ke belakang sedikit. Kita nak undur ke belakang sedikit. Kita tengok bagaimana persediaan orang-orang zaman sebelum kita. Dulu orang kita dia di ambang Ramadan dia bermula di pada mana? Dia bermula di 15 Syaban. Dia letak di situ. Di situ permulaan untuk menyambut. Kita cuba perhatikan bagaimana perasaan orang-orang dulu apabila nak tibanya Ramadan, dia cuba meletakkan satu tarikh ataupun satu tempat di mana nak mulakan. Jadi persediaan ataupun persiapan mereka bermula pada 15 Ramadan ataupun kita sebut sebagai nisfu Sa'ban. Kita tidak petikai dari segi ada hadis, ada nas dan sebagainya. Cuma kita nak melihat dari segi persediaan. Orang dulu dia meletakkan tarikh 15 hari ataupun nisfu Sa'ban itu sebagai persediaan. Jadi di situlah bermulanya mereka membuat persediaan dari segi fizikal dan dari segi kerohanian. Dari segi fizikal contohnya, dia mula nak kita kata menyediakan prasarana untuk mereka melakukan ibadat. Contoh kalau dulu-dulu kita tidak ada masjid yang besar-besar seperti hari ini. Mereka hanya ada madrasah, ada balasah, ada surau dan sebagainya. Tetapi mereka cuba memperlihatkan kepada masyarakat ataupun jadi satu budaya pada mereka apabila nak sambut Ramadan 15 hari lagi ke hadapan. Jadi mereka tengok dari segi fizikalnya, kalaulah masjid, surau, madrasah, kalau ada yang perlu diperbaiki, mereka mula baiki situ. Mula. Cap balasah dulu. Dia cap balasah, tukar tiar baru. Ya. Balasah ni tukar tiar baru, tukar langsir. Macam kita nak raya lah, nak sambut raya kita lah. Ya. Okay. Kalau bumbung atau atap nak tirih, dia tukar. Lantai hak patah kan, dia tukar baru. Lantai-lantai hak patah. Kalau tukar-tukar yang kata nampak condor, dia lapik dan sebagainya. Dia bersihkan semua kawasan-kawasan tu. Kenapa? Kerana mereka nak sambut 15 hari lagi. Kan? Nak sambut 15 hari lagi untuk berpuasa.
melaksanakan ibadat-ibadat yang ada pada bulan puasa. Itu dari segi fizikalnya. Tetapi dari segi kerohaniannya, persiapan jiwa, hati, dalamannya, mereka mula dari situ belajar bagaimana kita nak berpuasa. Dia panggil tutup guru untuk menyampaikan kuliah tentang bagaimana nak melaksanakan puasa. Sekadar dengan adanya majlis ilmu selepas pada maghrib tiap-tiap hari daripada 15 Ramadan tu dia panggil dah tutup guru, ajar lagu mana, macam mana, daripada niatnya, daripada syaratnya, daripada perkara membatalnya, ambil masa sehingga 15 hari sampai ke 1 Ramadan mereka boleh melaksanakan puasa. Begitu juga dengan ilmu-ilmu nak qiyam dalam bulan Ramadan. Dia panggil tutup guru, ustaz-ustaz ajar macam mana nak sembahyang, nak solat tarawih, dan dia praktis dah. Ni niat solat tarawih, dan bagaimana cara bilalnya, bagaimana imamnya, apa ayat yang nak dibacakan, apa selawat yang nak disebutkan dalam bulan Ramadan. Jadi mereka melaksanakan, kita kata hari ni rehearsal, buat raptai secara kata berjemaah selepas pada maghrib. Ini persediaan yang telah dilalui, dibuat oleh orang-orang zaman dulu sebelum datangnya. Tetapi kita rasa peliklah sebab sekarang ni percambahan ilmu, datang orang-orang yang berilmu sekarang ni, dia cuba mempersoalkan dari segi apa yang dibuat orang zaman dulu, kononnya ni tak ada dalam hadis dan sebagainya. Kita tidak melihat yang itu, tetapi kita nak melihat dari segi persediaan. Persediaan orang zaman sebelum kita ni nak menyambut Ramadan. Maknanya mula daripada 15, dia belajar dari segi kerohanian. Begitu juga dari segi persediaan bekal. Sebab pada bulan Ramadan mereka tidak dapat bekerja keras ataupun bekerja dengan kuat menggunakan tenaga. Tetapi mereka membuat persediaan, cari beras dan cari apa yang perlu, kayu api dan sebagainya untuk nak masuk pada bulan Ramadan. Kalau nak cari pada waktu itu mungkin keletihan dan sebagainya. Tapi mereka bermula daripada situ. Jadi di sini kita melihat persediaan yang dibuat, yang pada saya lah patut kita ikuti dan patut kita contohi apa yang dilalui oleh orang-orang sebelum ini untuk masa depan kita. Apabila masuk Ramadan pada hari pertama, mereka sudah membuat persediaan. Mereka sudah ada semua apa-apa yang mereka pada sebelumnya. Bermula daripada 15 persediaan tadi sudah mereka dapat guna pada hari pertama dan seterusnya. Jadi itu saja sebagai kita kata persediaan awal. Persediaan awal. Itu maksudnya terima kasih sih. Persediaan yang sekarang ni yang tidak ada lagi dibuatlah oleh orang kita sekarang ni. Cara mana dah? Tahu-tahu Ramadan dah. Kadang-kadang tak sadar pun. Kata esok nak masuk bulan Ramadan dan lusa nak masuk Ramadan, kita tak ada apa pun. Cuma mungkin masa PKP sekarang ni ada lah sikit fikir-fikir. Cuma nampak kita lah ni orang buat persediaan yang berbeza, Ustaz Aziz. Dia berbeza, dia nak buat persediaan bukan untuk sambut Ramadan, untuk beribadat, tapi dia Ramadan ini sebagai satu pesta ibadat, pesta macam-macam, pesta makan. Sebagaimana kita tengok bazar naik, mana kita boleh cap, Ramadan nak mari dah ni, bila kemah-kemah di bazar-bazar Ramadan kita naik. Rasa tu berbezanya persiapan daripada orang dulu dengan orang sekarang. Jadi kalau di Kelantan ni kita rasa sepi lah tahun ni bila bazar Ramadan dibatalkan. Hari pun saya pergi keluar ke Pekan tu kosong, tak ada apa, nak cari bubur pun payah, tak ada orang jual bubur pun tak ada. Jadi masalah juga lah sebenarnya. Maknanya itu satu. Yang kedua, Ustaz Aziz, kita nak tanya sikit, apakah Ramadan ini bulan untuk kita slowkan kerja kita? Sebab kita dah ustaz-ustaz tu bagi tahu bulan Ramadan ni bulan ibadah, bulan ni, jadi kerja harian kita ni, kerja kita ni kena slow lah sikit, baru kita boleh akhirat tu. Itu lagu mana Ustaz Aziz? Okey.
Terima kasih Ustaz Hatta. Pertama sekali kita balik kepada perjanjian kita di dalam solat. Biasa kita baca dalam solat kita selepas daripada kita niat dan bertakbir, kita baca doa atau iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya bacaan ini kita baca di luar dan di dalam waktu ibadat-ibadat lain. Cuma kita baca dalam solat. Tapi dalam solat dia disebut secara jelas inna solati. Nah, tetapi selepas inna solati dia ada perkataan wa nusuki. Nusuki ni kebanyakan ustaz-ustaz ataupun guru-guru kita menterjemahkan ibadat. Tapi pada saya membuat satu perbezaan sedikit dari segi nusuki dengan ibadat. Sebab ibadat adalah satu kerja lain, nusuki ada satu kerja yang lain. Dalam perkataan nusuki, mudah bagi saya lah kita memahami nusuki ini adalah satu ibadat khusus. Ibadat yang ada package dia. Maknanya kalau kita kata ibadat ni luas, makan pun ibadat, mandi pun ibadat. Kalau kita tolong orang pun ibadat. Tetapi nusuki ini adalah ibadat yang ada perkiraan dari segi sah dan batalnya. Nusuki ini adalah ibadat yang ada package. Sebagai contohnya semayang. Solat ada package dia. Start mula daripada kata ada wuduknya, ada tutup auratnya, ada ta'arud dia dan sebagainya. Begitu juga dengan haji. Haji dia ada package dia. Mana mula daripada kita niat di mikot sampai kita ada pergi ke tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Itu maksud nusuk. Begitu juga dengan puasa. Puasa pada bulan Ramadan ini termasuk di dalam nusuk. Bukan betul lah ibadat, tetapi dia adalah ibadat yang dikira sebagai nusuk yang kita sebut di dalam iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Cuma dalam nusuki itu dia tidak sebutlah perkataan-perkataan seperti puasa, zakat, haji, tidak sebut. Jadi nak ringkaskan daripada perkataan banyak-banyak tadi dirangkumkan di dalam perkataan nusuk. Sebab solat itu adalah benda yang paling besar, benda yang utama, benda yang ditanya pada masa nanti. Jadi dia keluarkan daripada nusuk sebab nak taksis ataupun nak khususkan kepada ibadat. Jadi berbalik kepada soalan tadi, apa dia tadi? Soalan dia kita kena dah ni masuk bulan puasa, masuk bulan Ramadan ni. Jadi kita kena slow sikit lah kerja-kerja lain. Okay. Jadi mengikut perjanjian tadi, maknanya perjanjian tadi inna solati wa nusuki, maknanya kita dah sebut dah selalu, maknanya tak perlu ada slow dah di situ. Mana sama. Tidak ada perkataan slow ataupun cepat dan sebagainya, tetapi ia adalah sama dengan solat. Sebab kita sebut semua tu nusuki belaka. Semua tu nusuki belaka. Semua tu nusuki. Jadi gerak kerja dia sama dengan solat. Maksudnya kerja kita hari-hari ni pun adalah nusuk. Ya, betul. Ya. Maknanya kita duduk pergi pejabat hari-hari. Ya. Kita duduk berurusan dengan pejabat, kita berurusan dengan pelajar kalau kita cikgu ni. Berurusan dengan ini pun adalah package puasa dia. Gitulah maksudnya. Mana kalau kita ada telefon tu. Telefon kejap. Okey. Ada ketua jawatan dia kalut sikit, dia sibuk sikit. Saya ada buat bicara Ramadan lagi. Nanti saya telefon balik sebenarnya. Okey, tengok. Jadi maksudnya kita dalam masa kita berpuasa, jadi segala package kerjaan kita di pejabat, pekerjaan kita hari ini pun dipackagekan masuk dalam puasa. Maknanya kita tidak boleh nak slowkan. Tadi tak ada alasan bahawa hari ni kena kerja slow, kerja sikit lah sebab kita nak tumpukan pada puasa. Mungkin gitulah maksud dia. Okey. Mana ni ramai orang yang salah faham. Orang kata bila musim puasa ni tinggallah dunia tu, tinggallah urusan dunia, pergi kerja pejabat, pergi ke apa tu. Itu dunia
kita ambil akhirat ni, sebab akhirat ni kita tumpukan kepada baca Quran, kita tumpukan kepada zikir sehingga tak buat kerja lain. Ini pandangan yang tidak berapa lah gitu. Okey. Ya, salah. Salah. Okey, lagi ada nak sambung lagi? Cumanya pada bulan Ramadan ni cuma bulan yang kita pertingkatkan. Bulan yang kita perlebihkan. Itu. Maknanya bukan kita kata kita tinggal atau kita perkurangkan, kita perlebihkan. Bahkan kita lonjakkan lagi. Ya. Kita pick upkan lagi kita punya kerja kita. Kalau sebelum ni kita kata kita semayang. Kita dah solat dah yang 5 waktu, ada dah nawafil yang sebelum selepas dan sebagainya. Tetapi ditambahkan lagi dengan qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mana di sini adanya qiyam. Sebab itu dalam Ramadan adanya tarawih dan ada solat-solat lain qiyam yang selepas daripadanya sebelum daripada kita bersahur dan sebagainya. Jadi kita boleh mengambil kesempatan itu untuk kita lonjakkan lagi, kita tambahkan lagi. Begitu juga dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran kita dah baca dah sebelum ni, tetapi pada bulan Ramadan ni kita tingkatkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi. Kalau dulu kita ambil masa waktu-waktu yang tertentu sahaja kita baca Al-Quran. Nah, kita tak sempat baca, kita dengar sahaja. Ya, buka kaset dan sebagainya. Nah, jadi bulan ni kita tingkatkan lagi. Begitu juga dengan sedekah. Nah, dengan bersedekah. Jadi sebelum ni kita dah bersedekah. Nah, tetapi kita tidak lajakkan, kita tidak kata tambahkan lagi. Kita terpaksa kena lonjakkan sedekah kita tadi. Cuma kita tengok dalam sehari dua ni saya dah berjumpa dah dengan orang-orang yang susah. Dia pergi ke rumah kita. Nah, jadi sepatutnya pada bulan Ramadan inilah mereka tidak bergerak. Orang susah, orang miskin dan sebagainya, sepatutnya mereka berada di rumah. Sebab inilah bulan mereka menerima pemberian daripada orang luar. Tetapi bulan Ramadan ini orang lain pergi cari rumah dia. Ya, sebab orang lain pergi cari dia. Ya. Tetapi sekarang ni, sebelah bulan sebelum ni mereka berada di rumah dan tidak tahu di mana. Tapi tiba-tiba masuk bulan Ramadan mereka keluar pergi ke rumah-rumah mencari rezeki dan sebagainya. Di sini kita nampak macam ada satu percanggahan dengan hikmat daripada puasa sendiri, hikmat daripada Ramadan itu sendiri. Jadi kita tengok banyak dah bercanggah. Dalam sehari dua ni pun kita tengok sehari sebelum Ramadan pun dah kita lalu ke jalan-jalan tu penuh orang di kedai-kedai daging. Nah, seolah-olah kita puasa dah. Kita puasa sebelah bulan, seolah bulan ni yang kita nak makan. Nah. Jadi kita sudah kata bercanggah dengan hikmat Ramadan itu sendiri. Dan hari yang kedua lagi lah, seolah kita nampak Ramadan ini dikuasai oleh, dominasi oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Sedangkan dalam Ramadan itu adanya puasa, adanya Al-Quran, adanya sedekah, adanya qiyam dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita buat kaedah matematik, seolah-olah puasa itu per makan. Nah, puasa di atas per makan. Mana satu bulan per dengan 12 bulan. Seolah-olah. Kalau kita buat teori matematik. Nah, Al-Quran itu per dengan apa? Baca WhatsApp ataupun baca benda-benda lain. Nah, atau sedekah diper dengan yang kita tidak buat apa-apa, tidak memberi, tidak mengeluarkan apa-apa daripada kita. Sedangkan itu adalah hak kita. Hak kita sebenarnya untuk di akhirat nanti. Macam tu. Sebab itu kita melihat dari segi sedekahnya. Macam kemarin saya tengok ada satu kumpulan mana orang-orang kita lah pergi rumah ke rumah untuk mencari rezeki. Bila kita tanya ada apa, dia kata nak minta sedekah. Inilah untuk bulan Ramadan. Jadi bila kita tengok di sini, kita rasa sedih lah. Sepatut bulan Ramadan ni maknanya dia orang tidak bergerak. Mereka berada di rumah dan semua orang akan pergi ke rumah dia tu. Untuk memberi bantuan, sedekah dan sebagainya. Sebagaimana yang kita dalam Al-Quran kata khuz min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkikum biha. Khuz min amwalikum, ambillah sebahagian daripada harta ataupun kata keperluan kamu untuk diberi kepada orang-orang
susah, orang miskin dan sebagainya. Kerana daripada sebahagian inilah yang boleh membersihkan yang banyak-banyak yang kita ada. Tetapi hari ni, mana bila masuk Ramadan ni, kita tak nak membersihkan. Jadi menyebabkan berlaku percanggahan dari segi hikmat Ramadan itu sendiri. Sedangkan orang ni, orang yang banyak harta, orang yang banyak duit ni, berpuasa juga. Orang yang kata mencari, orang yang kata minta sedekah, berpuasa juga. Jadi kalau di sini tak ada beza di antara kita dengan mereka. Jadi tak ada beza lah. Sedangkan puasa itu boleh dilaksanakan, boleh dibuat oleh siapa-siapa saja. Nah, orang susah pun boleh berpuasa, orang kaya pun boleh berpuasa. Tetapi dia ada perbezaan-perbezaan yang boleh membezakan di antara di antara kita. Kalau kata puasa, semua orang boleh berpuasa. Tetapi Al-Quran tidak semua orang boleh baca Al-Quran kecuali orang yang tahu, orang yang pandai baca Al-Quran. Jadi kalaulah orang yang berpuasa tadi, dia boleh tambah dengan Al-Quran, mana puasa dia sudah ada dua benda dah, dua perkara. Kemudian orang puasa tadi apabila dia tambah dengan Al-Quran, kemudian dia tambah lagi dengan sedekah. Sebab sedekah bukan semua orang boleh laksanakan. Tidak semua orang boleh memberi. Kecuali orang-orang yang berada saja, orang-orang yang berkemampuan saja yang boleh memberi. Nah, jadi kalaulah puasa orang ni boleh buat, Al-Quran pun dia boleh baca, kemudian bersedekah pun dia boleh keluarkan. Mana dia sudah ada 3 perkara yang penting ya, dalam amalan Ramadan ini sudah ada pada diri dia. Nah, yang tidak ada pada orang lain. Begitu juga apabila dia boleh berpuasa dan dia boleh baca Al-Quran dan dia boleh memberi sedekah ataupun mengeluarkan sebahagian daripada harta dia untuk orang lain yang berkeperluan, dia juga boleh berqiyam. Qiyam. Tidak semua orang boleh berqiyam. Nah, macam orang-orang bekerja di hospital, dia ada shift dia di waktu malam. Nah, kecuali dia ada ruang untuk berqiyam, bolehlah. Tapi kalau dia sibuk dengan kata pesakit dan sebagainya, tidak mungkin dia boleh berqiyam. Maknanya tak boleh bertarawih, menunaikan solat-solat dan lain. Sedangkan inilah amalan yang diberi keutamaan untuk bulan Ramadan. Sebulan bulan Ramadan yang perlu kita kata lonjakkan dalam kehidupan kita. Jadi itu saja. Okey, terima kasih Ustaz Aziz. Maksud dia puasa ni kadang-kadang kita nampak jadi satu imej buruk lah. Masuk je bulan Ramadan penuh orang-orang pengemis ataupun peminta sedekah ni berada di mana-mana. Kita buka je pagar rumah kita, masuk dengan bawa anaknya, perempuan bawa anak. Mari ambil kesempatan untuk minta sedekah. Ada yang warga negara, ada yang bukan warga negara. Jadi kalau mungkinlah kalau orang-orang luar tengok, orang bukan Islam tengok, beginikah budaya Islam ini, ada musim untuk minta sedekah. Tapi kalau kita tak bagi, tak boleh bagi orang mari rumah kita, walaupun kita kena bagi. Cuma mungkin ada sistem yang silap bagi kita, pandangan kita sebagai orang Ustaz Aziz kata tadi. Sepatutnya hari inilah, bulan inilah kita pergi mencari fakir miskin. Bagi kita rasa kita tidak fakir ni, musim ni lah kita pergi mencari fakir miskin untuk kita bantu. Untuk kita bantu, untuk kita bagi sumbangan dan semua. Janganlah sampai orang miskin mari cari kita, jadi butuh sangat imej Islam, agama ini dipandang oleh orang lain. Rasa orang melihat begitulah, ambil peluang untuk melihat butuhnya, sedangkan benda itu tidak ada pun. Jadi kita ada zakatnya, ada apanya, tapi kerana masing-masing orang miskin tak ikut saluran, orang kaya pun tak ikut saluran, akhirnya berlakulah musim minta sedekah, musim minta sumbangan. Jadi ada bermusim itu. Satu yang rasanya tidak patut berlaku dan boleh diperbaiki lah. Sama ada kita boleh baiki secara kita sendiri ataupun berpuasa, memikirlah bagaimana untuk mencantikkan Ramadan ini, bukan menjadi imej bulan untuk orang kutip, mari minta sedekah, mari mengemis. Ada satu yang sangat tidak comel. Dan Ustaz Aziz, satu lagi, boleh lagi tak? Kita boleh. Berapa dah jam kita ni? Baru setengah jam ni. Setengah jam kan, mungkin kita
dalam 10 minit 15 minit kita berhenti tak sedar juga sebenarnya. Kita puas ni tak nampak tu ni. Tak nampak muka. Tak nampak muka ni. Itulah. Dan share saya tengok ramai setakat ni ada ramai kita punya penonton kita dan ada juga daripada saya nampak tadi ada daripada Selatan Thai ada ustaz-ustaz kita sana, sahabat-sahabat saya di sana. Assalamualaikum daripada selatan, daripada petani, daripada jalan, ada Tiwat ada yang menonton dan ada kawan-kawan kita daripada IPG lain ada juga sahabat-sahabat bicara kita ada tengok. Dan esok kita ada lagi kita telah berhubung dengan seorang sahabat daripada IPG Kadri Batu Rakit dan saya akan jemput dia untuk bersama dengan kita hari esok jam 10 juga seperti hari malam hari ni untuk kita bincang-bincang. Kita nak ambil idea orang Terengganu. Kita nak ambil idea orang Terengganu, kita nak tanya lagu mana orang Terengganu bahasa super gedek dengan orang Kelantan bahasa, super gedek dengan orang lain-lain bahasa ni. Jadi esok kita ada lagi lebih menarik. Kita akan kupas isu yang lebih menarik. Okey, Ustaz Aziz, cerita tentang puasa lagi. Cerita tentang puasa lagi ni, ada orang ni dia masuk je bulan Ramadan ni, dia macam gini lah. Saya semalam malam tadi saya pergi masjid, lepas kita semaya isyak, lepas azan isyak tu, jadi makmum ni relax, pakai puas, duduk puas aja. Lepas tu bila qomat dia semaya isyak Jumaat. Lepas semaya isyak tu buat cerita balik. Lepas tu orang bangun nak terawih tu, dia pergi semaya terawih. Jadi dia miss, mungkin dia tak semaya. Sepatutnya kita nak semaya terawih ni, kita semayalah sunat qobliyah, sunat ba'diyah tu. Jadi orang nampak begitu, dia nampak terawih ni, jadi dia tinggal. Sepatutnya ba'diyah qobliyah ni tiap-tiap malam kita buat. Semaya isyak ada ba'diyah dia tiap malam. Tapi hak tu dia tak buat. Sedangkan hak tu pun pahalanya sangat besar. Ba'diyah isyak ni, semaya sunat selepas isyak ni besar pahala dia. Tapi buat dia tak main masa dia nak main terawih. Dia kata terawih lagi besar. Lagu mana tu pandangannya? Mana pilih-pilih. Di padak ni dia pilih-pilih. Rasa dia nak, dia buat. Mesti dia tak buat kan itulah kalau kita balik kepada tadi tu, inna solati wa nusuki tu, nusuki tu maknanya dia ada package dia yang kita yang jadi masalah kita ni sebab amalan ini sudah jadi satu budaya. Sudah jadi budaya yang mengikat kita buat kerja-kerja macam ni. Sedangkan dalam kehidupan kita ni dia macam rumah lah. Kalau kita kata kita nak dirikan sebuah rumah, takkan kita tak ada tangga dia. Tak tu rumah tu naik atas bala. Dapur tak ada dan sebagainya. Jadi ibadat kita ibarat sebuah rumah. Yang lengkap. Adanya kita ada halaman dia, kemudian adanya tangga, adanya balai, adanya bilik-bilik dan sebagainya. Kemudian ada tangga, dapur dan sebagainya. Jadi dalam konteks ibadat ini, kalau kita cuba buang ataupun kita ambil yang sebahagian saja, jadi seolah-olah begitulah gambarannya. Rumah kita ni tak ada tangga. Sebab kita nak tengok yang lain-lain selepas ni, mana nak solat bertarawih, nak solat bertarawih sahaja. Jadi solat tarawih ni mungkin ibarat kita kata satu bilik dalam rumah tu. Satu bilik dalam rumah. Tu. Jadi ini satu benda yang kita rasa pelik lah dalam masyarakat kita sebab dibawa oleh orang-orang sebelum ni. Jadi apakah mereka ni akan jadi ikutan? Saya rasa begitulah, akan jadi ikutan lah. Kalau sebelum ini ramai ahli jemaah bila nak bersolat tarawih, contohlah kan, bila nak bersolat tarawih ni nak buat yang 20 ke ataupun yang 8. Pergi tanya imam. Imam macam mana kita nak solat yang 20 ke 8? Imam kata kita buat yang 8. Kenapa tak buat 20? Imam kata buat 20. Okay, tak apa. Tapi dia duduk di tangga, dia duduk gulung rokok je. Duduk gulung daun rokok. Gulung daun rokok je. Jadi imam dengan Bilal dia duduk di atas masjid dah habiskan dulu. Jadi dia sampai masa waktu makan baru dia ada. Berjemaah di situ. Waktu lain tak ada. Jadi inilah. Jadi apakah mereka ni jadi ikutan? Saya rasa kalau lah sudah jadi budaya,
Nah, inilah akan jadi ikutan patut masa depan generasi yang akan datang ni. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Jadi solat yang sempurnanya duduk di imam dengan Bilal, dengan Syok dan beberapa orang saja. Itu yang sempurna. Nah, jadi yang lain ni duduk di bawah-bawah. Jadi kita nampak kita tidak mengambil berat tentang amalan ibadat kita. Kita rasa main-main saja. Mana terpilih saja. Pilih-pilih saja untuk melakukan, mendirikan ibadat. Jadi saya nampaklah dalam bulan Ramadan ni cubalah kita mengambil kesempatan untuk memeriahkan bulan Ramadan seperti mana orang dulu-dulu. Saya ingat orang dulu-dulu kalau baca Al-Quran ni dia buat giliran di atas surau dan masjid. Hari ni kita tengok pukul 9 dah tutup dah masjid. Pukul 9 kalau baca surah panjang tu dia pergilah 9.30 pukul 10. Lepas tu sunyi tak ada. Buka tu nanti subuh baru buka masjid. Sedangkan orang dulu-dulu boleh katakan sepanjang masa semua aktiviti pada bulan Ramadan berada di masjid. Sehingga majlis berbuka, bersahur pun dia buat di masjid untuk panggil semua orang kampung dan sebagainya. Jadi ambillah kesempatan ini. Dan kalau boleh kita nak cuba biar masyarakat kita berubah kepada menyemarakkan bulan Ramadan. Dan hari ni walaupun ada orang berpuasa, ada orang solat tetapi kita rasa macam mati. Itu tapi mati. Tidak semarak dan sebagainya. Tarawih zaman dulu kita tengok. Riuh dalam satu kampung. Semua orang bertarawih. Hari ni orang tertentu saja. Orang yang tak ada kerja baru dia pergi tarawih dan sebagainya. Itu saja Ustaz Hatta. Okey, terima kasih Ustaz Aziz. Kita dapat sesuatu hari ni bahawa saya dapat 3-4 perkara ini. Terima kasih Ustaz Aziz, kita nak berhenti ni. Saya daripada permulaan kita bercerita hari tadi, saya dapat 2-3 perkara sebagai rumusannya untuk hari ini. Yang pertamanya ialah ibadah ini ada berbagai bentuk. Ada bentuk yang pendek-pendek tapi kerak-kerak. Satu dah macam contohnya solat. Kita ada semaya sekali kita solat 5 minit atau 3 minit tapi ia kerap, dia berlaku 2-3 kali dalam satu hari. Ada ibadat yang panjang masanya macam puasa ini, satu hari suntuk dan jangka waktu yang kita kena lakukan sehingga 30-29 hari 1 bulan. Ada ibadah yang kita kena, ada masa dia yang kita kena pergi di tempatnya, tak boleh lakukan sini macam haji contohnya. Ada ibadah yang berbentuk tak buat apa-apa. macam ni, tak buat apa, duduk-duduk macam ni pun kita sedang berada dalam ibadah. Macam puasa ni lah, dia tidak nampak, tidak ada upacaranya. Ibadah yang tidak ada upacara ialah puasa, dan itulah berbagai lagi. Yang kedua yang kita dapat, saya dapat rumuskan bahawa dalam ibadah puasa ini dia ada package. Puasa ni dia ada package. Bukan sekadar puasa ini hanya makan tak minum sahaja, tapi dia package. Package-nya puasa ni ada baca Quran, puasanya ada sedekah, puasa ni dia ada zikir, puasa ni dia ada qiyamul lail, dia ada solat tarawih, dia ada itu, dia ada ini. Maksudnya ini pun satu keunikan dalam puasa. Kalau kita puasa hanya tak makan tak minum, lepas tu kita tidur, lepas tu kita kerja seperti biasa, tak ada package tu, mana puasa kita tidak komplit lah, tidak komplit, tidak berkualiti. Jadi puasa yang berkualiti, yang padat, penuh isi ialah puasa tanpa kita mengurangi kerja kita harian. Kerja yang kita buat hari-hari ini tidak berkurangan, tetapi malah ditambah lagi dengan kerja-kerja lain, dengan amalan-amalan lain adanya. Sebelum ni kalau kita tak baca Quran, kita baca Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita beramal. Kita sekarang ni, masyarakat kita ini, dia beramal dengan ikut-ikut, beramal ikut amalan ni. Amal ni dia jadi budaya, jadi ikutlah budaya tradisi. Kalau tradisi daripada dulu macam tu lah. Tak berani kita nak ubah kepada yang betul, yang benar. Jadi istilah kena biasakan yang betul itu tak berlaku dalam masyarakat kita. Kita duk biasakan yang biasa. Sepatutnya kita biasakan yang betul, dan kita betulkanlah apa yang biasa kita buat tu. Itu tidak berlaku sangat dalam masyarakat kita
kita tak berani, mungkin orang-orang ketua-ketua apa ni yang berkenaan pun tak berani nak mengubah, takut dikatakan itu, dikatakan ini. Jadi itu yang ketiganya. Yang keempatnya yang saya dapat hari ini ialah kita ini nusuki ibadah. Lebih kurang yang saya sebut yang kedua tadilah, ibadah ini dia ada package dia semua, dan nusuki itu ialah segala apa yang Ustaz Aziz kata tadi, segala perbuatan kita yang baik, yang niatkan hanya untuk Allah, yang tidak bercanggah dengan syariat, semuanya adalah nusuki. Sebab tu dalam sembahyang Ustaz Aziz kata tadi, kita kata inna salati, sesungguhnya solatku ini, wa nusuki, dan segala apa saja yang aku kerjakan di luar solat nanti, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku nanti, semuanya kita nak serahkan kepada Allah. Cantik sangat kalau kita dapat aplikasikan apa yang kita sebutkan dalam solat tu, maknanya kita serah semua kepada Allah. Cantik sangatlah, kita tidak serah kepada orang lain. Dan yang terakhir yang saya dapat daripada Ustaz Aziz kata tadi, bulan Ramadan ini dia menjadi uduh, dia menjadi tak comel pemandangannya apabila bulan ni bertuyun-tuyun orang-orang miskin keluar mencari mengemis, mencari sedekah. Jadi ini sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya orang-orang kaya, orang yang berada, orang yang tidak miskin ini, bulan ni lah dia pergi mencari orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan untuk diberi bantuan. Kita bukan orang miskin yang cari kita, tapi kita pergi cari di mana tempat yang kita nak salurkan, yang kita nak terima sepatutnya. Jadi tak nampaklah buruk. Ada musim Islam ni, ada orang luar kita tengok, orang bukan Islam, mereka ni sentiasa nak memburukkan kita. Kita pula bagi peluang untuk buruk, kita main buah tinggi untuk di smash oleh orang, kita main buah lambung. Jadi nampaklah buruk Islam itu. Sebenarnya tidak ada apa-apa pun, orang miskin makbul mari cari kita, mohon bantuan, tak ada masalah. Tapi bila dah jadi satu budaya pula lepas ni, masuk je Ramadan, hari pertama dah penuh, masuk pagar kita, masuk rumah kita, mari cari rezeki. Jadi satu yang boleh kita elakkan, macam mana cara tu, itulah kita fikir-fikirkan. Jadi itulah saya rasa. Terima kasih sekali lagi Ustaz Aziz kerana sudi bersama saya, walaupun hari ni gambar tak nampak, tak ada masalah. Kita panggil semula, kena standby biar tubik gambar deh. Mari tubik gambar tubik semacam ni dah. Tubik hari ni tak ada masalah. Ada tu lain, mungkin lain tak buat lah. Dan terima kasih kepada semua penonton-penonton kita yang bersama hari ni. Ada yang hantar mesej semua tu. Jadi yang boleh kita paparkan lah. Jadi jangan lupalah tolong sebar-sebarkan program ini ke dalam wall masing-masing. Kita letak ke program ni dalam wall, share dalam wall. Jadi sahabat-sahabat kita mungkin dia tak dapat tengok hari ni, dan dia tengok hari, dia tengok esok, dia tengok lusa, dan dia boleh tengok bila-bila insyaAllah. Dan apa yang diceritakan tadi itu sangat bermanfaat kepada diri kita dan kepada seluruh masyarakat kita. Jadi akhir sekalinya saya sekali lagi lah ucap terima kasih kepada Ustaz Aziz, dan kita berhentilah setakat tu. Kita jumpa esok dengan saya dah standby dengan dengan pensyarah kita di Kadri. InsyaAllah dia dapat bersama kita esok. Kalau dia tak dapat bersama pun, saya akan cuba cari siapa-siapa untuk bersama dengan kita. Jadi sekian, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul alya annana fi syahri Ramadan al-karim, fa'abshiru haya fahal min mudakkirin ya ibadallah.
اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilal li'alya annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Hariku yang terasa sunyi, Ramadan